Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Semua boleh dengar suara saya? Yang di belakang boleh dengar? Belakang sebelah sini boleh dengar? Boleh ya? Oke. Semua boleh bagi tumpuan, berhenti dulu apa yang kamu buat. Kalau ada pensel, tolong letak. Saya mau kenalkan diri saya. Nama saya Muhammad Syarul Rizwan bin Kakari, tapi semua boleh panggil saya Cikgu Syarul. Boleh kenal lah, Cikgu Syarul. Semua boleh tengok ah, name tag sini Cikgu Syarul. Yang di belakang, boleh nampak? Boleh nampak apa yang Cikgu tulis? Boleh ya? Yang di depan pun sama juga. Boleh panggil saya Cikgu Syarul. Oke, seterusnya kita akan lihat tajuk kita untuk hari ini, alat kelengkapan penyelenggaraan peralatan elektrik 3 fasa. Oke. So semua sudah belajar tentang satu fasa, semua sudah belajar tentang pendawaian satu fasa, dan hari ini kita akan masuk kepada 3 fasa penyelenggaraan peralatan. Kan semuanya sudah tahu di mana ada pendawaian, di situ ada peralatan elektrik yang kita akan gunakan. Oke. So hari ini kita akan melihat kepada pendawaian peralatan elektrik 3 fasa lah. Hari ini 10 November 2020, sebelum kita masuk kepada objektif kita punya pembelajaran, Cikgu ingin periksa kehadiran masing-masing. Oke, sepatutnya kehadiran kita ada 30 orang pelajar hari ini. Tolong isi nama dan tolong jangan isikan kawan. Tolong kawan yang tidak hadir. Kalau ada kawan-kawan yang tidak hadir tuh ada tinggalkan pesanan, tolong bagi tahu cikgu nanti. Oke? Untuk kelas tolong kasih. Baik. Sementara semua pasing-pasingkan kehadiran untuk memeriksa kehadiran, kita lihat objektif kita pada hari ini adalah yang pertama, jenis-jenis alat penyelenggaraan motor 3 fasa. Dan yang kedua, fungsi alat penyelenggaraan motor 3 fasa. Dan yang ketiga, jenis-jenis alat penyelenggaraan pemanas 3 fasa. Dan yang seterusnya, keempat, objektif kita adalah untuk dapat menerangkan fungsi alat penyelenggaraan pemanas 3 fasa. Oke? Jadi semua pelajar tolong fokus kepada objektif kita hari ini, yang mana selepas pembelajaran disampaikan, selepas pengajaran disampaikan, semua pelajar mesti dapat menguasai lah objektif kita hari ini. Ya, semua boleh menjelaskan jenis-jenis, semua mesti boleh menjelaskan fungsi, semua mesti dapat menjelaskan jenis-jenis pemanas, penyelenggaraan pemanas dan fungsi-fungsi alat penyelenggaraan pemanasan. Oke? Yang belakang boleh nampak tak? Ada yang cikgu mau ulang, ada cikgu perlu ulang. Yang di depan semua boleh ya? Oke. Baik, kalau semuanya sudah jelas dan tidak apa lagi yang cikgu perlu terangkan. Kehadiran tadi? Ya, untuk kelas kehadiran. Sudah daripada kehadiran yang cikgu lihat, semuanya hadir. Oke, semua hadir, baik, bagus. Maksud 30 lah. Oke. Baik. Sebelum kita mulakan pembelajaran, cikgu mau ingatkan kehadiran ini penting untuk pemarkahan kamu selepas atau sebelum menjalani pemeriksaan. Karena kalau tidak cukup, kamu tidak boleh menduduki pemeriksaan. Oke, paham? Dan tolong mengambil aspek penting tentang tata tertib pemakaian. Sebab saya tengok tadi ada yang tidak masukkan baju ke dalam seluar, ya, ada yang pakai seluar yang terlalu ketat. Oke? Jadi tolong perhatikan disiplin sekolah. So sebelum kita mulakan untuk kelas, tolong baca doa. Oke. Ada apa soalan sebelum kita mulakan kita punya sesi pembelajaran? Tiada yang di belakang boleh dengar? Belakang sebelah sini boleh dengar? Baik, kalau tidak apa-apa, kita teruskan kepada kita punya pembelajaran yang pertama.
Oke, semua pelajar boleh perhatikan di depan. Yang di belakang boleh perhatikan di depan. Oke, yang belakang sebelah sini boleh nampak. Oke, depan ini cikgu tunjukkan adalah model foto 3 pasang dan binaan dalaman. Oke, semua boleh nampak ah? Oke, sebelum cikgu kita mulakan dengan lebih lanjut, saya mau tanya. Siapa yang pernah kendalikan ataupun pernah pegang moto 3 pasang? Masih siapa? Nah, kalau tidak, hari ini kita akan rukai satu-satulah moto 3 pasang. Dan hari ini kita akan belajar macam mana untuk menyelenggara moto ini. Dan untuk penyelenggara sejenis moto, kamu bukan terus buat, bukan terus pegang bahagian dalam, terus buka dan terus menyelenggara. Tidak. Pertama sekali kamu kena tahu menggunakan alat tangan yang betul, cara menggunakan alat tangan yang betul untuk membuat sesuatu penyelenggaraan terhadap peralatan elektrik, sama ada motor 3 pasang ataupun pemanas yang kita akan lihat sebentar lagi. Selepas ini kita akan lihat beberapa video. Satu video yang menunjukkan penggunaan alat lah, penggunaan alat untuk menyelenggara. Boleh? Baik, sebelum kita teruskan, ada soalan? Baik, semua kelas boleh tumpukan perhatian di hadapan. Manakah tiada soalan, jadi kita boleh teruskan untuk tayangan video. Sebelum cikgu tayangkan video ini, saya mau semua ambil perhatian tentang peralatan yang digunakan dalam video ini ya. Semua perhatikan apa yang digunakan, bagaimana digunakan, bagaimana video ini tunjukkan. Nanti kita akan uraikan dalam aktiviti dalam kumpulan. Boleh? Kalau boleh, kita teruskan. Cikgu mulakan video dan semua boleh berikan tumpuan. Oke, semua pelajar sudah dapat lihat apa yang ditayangkan di dalam video sebentar tadi. Baik, cikgu harap semuanya dapat lihat apa peralatan yang digunakan dan dapat mencetuskan ide macam mana ataupun apa fungsi peralatan tersebut di dalam video yang ditunjukkan. Oke, jadi kalau tanpa membuang masa, saya perlukan semua pelajar untuk bangun, dan dalam masa 5 menit cikgu ingin kamu bentukkan 6 kumpulan yang merangkumi 5 orang. Boleh? Baik, kalau boleh semua boleh bangun dan buat dan bentukkan kumpulan masing-masing. Oke? Oke, semua boleh bergerak, semua boleh bangun, semua yang di belakang sini boleh bangun cepat. Baik, untuk membantu kamu dalam tugasan kekumpulan, cikgu akan tunjukkan gambar untuk kamu rujuk. Dan lihat apa fungsi yang digunakan. Baik, semua boleh nampak? Di sini adalah senarai peralatan-peralatan untuk selenggaraan. Pilih peralatan yang digunakan semasa ditunjukkan dalam video tadi. Boleh paham? Pilih peralatan yang digunakan dalam video tadi dan tulis nama peralatan tersebut di atas kertas majong, dan tuliskan juga fungsi bagi peralatan tersebut. Boleh paham? Tadi yang bertanya di belakang boleh paham? Oke? Kalau tidak ada apa-apa soalan lagi, semua ahli kumpulan boleh teruskan. Baik, semua masa sudah tamat. Sekarang saya minta setiap ketua kumpulan untuk membawa hasil daripada perbincangan kamu, untuk membawa kertas majong ke hadapan untuk saya periksa. Oke? Cepat, saya bagi masa 2 menit.
Nah, lalu tak sini. Oke, kumpulan ini baik. Semuanya penerangan jelas. Cuma nama ada yang kurang tepat. Nah, yang kurang tepat nanti kita akan bincang semula. Tapi semua percobaan yang baik, semuanya berjalan dengan lancar. Oke, semua bagi tepukan kepada diri sendiri lah. Nah, oke, sebelum kita teruskan penjelasan Ceko bagi subtopik yang seterusnya, ada apa soalan? Oke, tidak ada soalan. Kalau tidak ada soalan, kita teruskan kepada alat penyelenggaraan pemanas elektrik 3 fasa. Pada subtopik yang seterusnya, semua diminta untuk sentiasa berada dalam kumpulan masing-masing, jangan bergerak, dan ketua kumpulan sila bersedia untuk arahan seterusnya. Aktiviti kita seterusnya adalah untuk melihat setiap peralatan yang digunakan, yaitu yang pertama needle nose pliers, yang kedua screwdriver, yang ketiga metal cutter, dan yang terakhir multimeter. Semua boleh nampak? Baik, kalau semua boleh nampak, setiap ketua kumpulan tolong bangun dan ke hadapan untuk mengambil setiap 4 item nih dan bincangkan di dalam kumpulan masing-masing apakah fungsi dan kegunaan setiap alat tangan tersebut. Oke? Boleh paham arahan? Baik, kalau boleh paham arahan ketua kumpulan sila bangun. Baik, semuanya sudah jalankan aktiviti dalam kumpulan masing-masing. Bagus. Dan semuanya memberikan penerangan yang terperinci dan membukakan hasil buah pikiran masing-masing daripada ahli kumpulan dan merukai apa fungsi-fungsi ataupun kegunaan yang diguna pakai untuk alat tangan dan bahan-bahan yang ada di depannya. Oke, apa yang cikgu boleh nampak, kamu sangat bagus dalam mencoba, dalam menyampaikan kamu punya idea, buah pikiran. Tapi semua penjelasan betul, tiada yang salah, cuma boleh ditambah baik. Oke, boleh paham? Baik, seterusnya kita lihat penjelasan yang lebih terperinci, yaitu fungsi alat tangan bagi needle nose plier adalah untuk memotong dan memegang kabel serta komponen kecil. Dia untuk potong dan memegang. Oke, tadi ada yang menjelaskan untuk membengkokkan kabel, ada untuk meratakan kabel. Oke, ini dia punya penjelasan. Dia betul, cuma kurang tepat. Oke. Seterusnya adalah screwdriver adalah untuk mengetatkan dan melonggarkan skru. Rata-rata semuanya penjelasan tepat untuk mengetat dan melonggarkan skru. Ada yang menggunakan skru untuk menjungkil. Sudah bagus gunakan screwdriver, dia salah guna alat, bukan dia punya kegunaan. Oke, seterusnya metal cutter adalah untuk memotong bahagian logam nipis dan dalam pemanas lah, sistem pemanas elektrik 3 fasa. Oke, tadi ada juga yang ada juga yang terangkan metal cutter ini untuk potong kabel-kabel ataupun batang saja, batang-batang besi, bukan dia dalam pemanas 3 fasa dia ada komponen nipis besi, logam lah, aluminium, dan itu kita gunakan metal cutter untuk potong. Dan kenapa kita kena potong? Kita akan belajar di topik yang seterusnya, oke? Dan multimeter ini adalah kegunaan terperinci untuk sebuah multimeter lah. Dalam gambar tadi kamu boleh tengok ini multimeter digital. Yang kamu lihat dalam kumpulan tadi itu meter analog. Okay. So untuk multimeter analog ataupun digital rata-rata semuanya sama kegunaan, yaitu untuk menguji ketegangan voltan, arus, aruhan, kapasitan, frekuensi, induktan dan semua itulah untuk keterusan dan lain-lain.
Oke, nanti kita akan tengok, kita uraikan macam mana kita gunakan dalam situasi-situasi penyelenggaraan. Baik, semua boleh paham? Ada apa-apa soalan lagi? Tadi kita sudah bersoal jawab dalam kumpulan tadi, bagus. Semuanya memberikan kerjasama yang baik. Nah, kalau tidak apa-apa soalan, kita tamatkan di sini untuk dua topik kita hari ini. Oke, semuanya boleh ingat tentang tugasan yang telah diberikan ya. Baik, sebelum kita tamatkan kita punya sesi untuk pembelajaran hari ini, saya ingin puji kamu punya semangat, kamu punya kerjasama, semua bagus lah. Jadi saya minta untuk kamu punya semangat tuh kekalkan sampai ke habis pengajian kamu sini dan bawa pula kepada kelas-kelas seterusnya ataupun nanti masa kamu sudah bekerja ya. Semua masih ingatkan objektif kita untuk hari ini adalah yang pertama untuk mengenali jenis alat tangan yang digunakan dalam penyelenggaraan moto 3 fasa dan fungsinya. Dan yang kedua adalah jenis dan fungsi alat penyelenggaraan bagi alat pemanas 3 fasa. Jadi sebelum cikgu rungkaikan ataupun cikgu rumuskan semua sekali, cikgu ada satu soalan. Oke, cikgu ada satu soalan. Jika moto 3 fasa rosak semasa kita mengendalikan suatu proyek, apakah peralatan yang kita gunakan untuk membuka motor tersebut? Apa dia? Apa peralatan yang kita gunakan? Siapa yang masih ingat? Sebelah sini ada yang masih ingat? Alatan yang kita akan gunakan ialah screwdriver ataupun pemutar skru untuk melonggarkan skru, dan kita boleh buka lah motor tersebut secara sedikit demi sedikit. Baik, seterusnya cikgu ada satu soalan lagi sebelum kita habiskan di sini. Apa pula fungsi multimeter? Tadi sebelah sini cikgu sudah soal, yang sebelah sini pula yang duduk di hadapan. Apakah fungsi multimeter? Masih ingat lagi? Multimeter kita gunakan di objektif kita yang kedua. Masing-masing sudah nampakkan tadi multimeter macam mana bentuk dia, fungsi dia apa yang kamu telah bincangkan. Fungsi dia multimeter adalah untuk melihat arus ataupun keterusan bagi sesuatu pemanas, litar suatu pemanas, sama ada litar tersebut masih bersambung ataupun putus. Jadi bila suatu sambungan itu putus, maka penyelenggaraan perlulah dibuat. Oke, semua boleh paham? Baik, kalau semua boleh paham, cikgu ingin ingatkan bahwa tajuk kita akan datang adalah lebih kurang dengan penyelenggaraan, tapi tajuk kita akan masuk lebih terperinci, yaitu bagaimana kita untuk membuat pula penyelenggaraan. Sebab di sini kita sudah lihat jenis dan fungsi peralatan, kita sudah tahu bermain dengan peralatan-peralatan. Seterusnya kita akan lihat bagaimana untuk membuat penyelenggaraan tersebut. Oke? Dan seterusnya cikgu ingin ingatkan tugasan tolong buat dan tolong siapkan, hantar pada tadi yang kita telah bincangkan. Boleh? Boleh? Yang belakang boleh? Kalau boleh, cikgu tamatkan pembelajaran kita di sini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih.